Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mempertemukan kita pada malam ini untuk sama-sama kita mendengarkan satu dua doa ataupun satu dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, hari ini kita berada pada masuklah 30 Safar, 30 Safar. Malam ni 30, esok samalah 30 Safar. Lepas bulan Safar, bulan apa? Rabiul Awal. Lancar tuan-tuan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal. Jadi masuklah kita pada bulan yang kita semua familiar. Bulan ini Rabiul Awal dengan apa yang familiar pada bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan? Maulidur Rasul kan. Okey. Cumanya nak bagi tahu kat tuan-tuan, Maulidur Rasul adalah bila Nabi lahir itu adalah khilaf. Maknanya ulama tak sepakat Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, tak sepakat. Jadi ada 4 bulan yang dikatakan mungkin lahir pada bulan Ramadan. Jadi ada 4 bulan yang para ulama khilaf. Tapi yang pasti berlaku pada bulan Rabiul Awal, yang pertama adalah yang hampir pasti adalah Nabi SAW berhijrah. Nabi masuk ke Madinah tu pada bulan Rabiul Awal. Direkodkan lebih kurang 12 Rabiul Awal. Tarikh yang kita kata Nabi lahir tu, itulah tarikh. Itu juga tarikh yang direkodkan Nabi masuk ke Madinah. Masuk ke Madinah. Selepas daripada Quba tu Nabi masuk Madinah 12 Rabiul Awal. Dan satu lagi adalah tarikh sepakat. Para sejarawan mengatakan Nabi meninggal pada 12 Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal yang lebih popular sepatutnya di kalangan ataupun pengetahuan kita adalah pada iaitu tarikh Nabi wafat 12 dan juga Nabi masuk ke Madinah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, jadi kita sambung pengajian kita. Kita sambung lagi iaitu pada bab last kali kita berhenti itu, inilah tajuk dia, doa man nazala bihi waswasah fi salatihi. Doa siapa yang berlaku kepadanya waswas di dalam salatnya ataupun bacaannya. Sesiapa yang di dalam salatnya ataupun bacaannya berlaku selalu waswas, apa yang dia perlu buat ataupun apa yang boleh dia baca. Jadi yang pertama sekali, ini adalah hadis yang diriwayatkan. Last kali kita baca kat sini, kita tak habis hari tu. Jadi kita baca di sini, hadis diriwayatkan daripada Uthman. Ini Uthman bin Abil As. Kita dah kenalkan yang itu, siapa Uthman bin Abil As. Uthman bin Abil As adalah sahabat Nabi SAW yang berasal daripada Taif. Jadi apabila Nabi SAW berada di Madinah, lalu dia pun pada ketika itu dia menyertai rombongan bersama dengan delegasi-delegasi daripada Taif berjumpa dengan Nabi SAW di Madinah. Dan Uthman bin Abil As ini adalah yang paling muda dalam rombongan tu. Dia paling muda, umur dia 27. Apabila dia bertemu dengan Nabi, maknanya apabila orang daripada satu tempat datang kepada Nabi, maknanya dia nak berbai'ah dengan Nabi. Maknanya dia masuk Islam. Lalu kabilah ni pun nanti balik dan Islamkan juga kaum dia. Jadi orang Taif masa ni tak Islam lagi. Jadi dia berbai'ah dengan Nabi dan Uthman ada di dalam rombongan tu. Selepas beberapa lama, Nabi lantik Uthman bin Abil As ini sebagai, kita katakan, gubernur lah, yang akan jaga. Waktu istilah pada zaman Nabi ni dia tak panggil lagi gubernur, wali dia tak panggil lagi. Tapi Nabi lantik dia untuk jaga Taif.
Taif. Jadi sambung jawatan dia tu selepas Nabi SAW wafat, sambung jawatan dia tu. Siapa naik depan Nabi? Abu Bakar. Abu Bakar naik, Abu Bakar teruskan. Abu Bakar naik tak lama, dalam 2 tahun, tapi teruskan jawatan dia tu sebagai gubernur di Taif. Meninggal Abu Bakar, siapa naik? Umar. Umar pun lantik, teruskan lagi jawatan dia sebagai gubernur di Taif selama 2 tahun. Umar memerintah lama 10 tahun. Tetapi dia menjadi gubernur di Taif pada zaman Umar hanya 2 tahun. Lepas tu Umar pun ambil dia, letak dia di Bahrain dan Oman. Dia akan jaga kawasan Bahrain dan juga Oman. Jadi Uthman bin Abil As adalah sahabat yang besar jugalah di dalam tabaqat sahabat tu. Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, dia kata annahu atan nabiyya, lalu dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Sebelum daripada itu, hadis ni riwayat siapa? Kita tengok jap. Hadis diriwayatkan Imam Muslim, akhrajahu Muslim fi kitab As-Salam. Dia bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia komplain, dia cakap dengan Rasulullah. Faqala, dia cakap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, qad hala baini wa baina salati. Kat sini tuan-tuan, tak jumpa mana ustaz ni baca ni. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalang di antara aku dan di antara salat aku, wa qiraati, dan juga bacaan aku. Yang pertama sekali, apa maksud dia menghalang ni? Ganggu dia. Sama ada nak mula solat dah ganggu dah. Dia baru nak solat, kena basuh pinggan dulu kan. Dia akan buat semua bodoh kecuali solat kan. Mungkin itu maksud dia. Ataupun ketika mana dia solat, ketika solat dia macam menghalang aku nak solat. Waktu solat itulah dia macam-macam dia teringat. Jadi dia komplain kepada Rasulullah. Dia kata syaitan ni selalu menghalang aku di antara aku dan juga salat aku. Jadi ini menunjukkan Rasulullah, golongan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka amat ambil berat tentang keadaan salat mereka. Macam saya lah, tuan-tuan bagus. Macam saya mungkin kita dah solat dah kan, dah solat asar dah kan. Macam mana solat tadi, khusyuk ke tak? Dia tak peduli lah, janji dah solat kan. Mungkin setengah orang macam tu, tak peduli lah solat dia macam mana. Tapi sahabat ni dia solat, dia rasa ada benda ganggu lah. Jadi dia komplain kepada Rasulullah. Jadi inilah generasi yang hebat tuan-tuan, yang mana patutnya kita latih diri kita macam mana diri mereka ini. Dia menghalang aku di antara aku dan juga solat aku. Selain daripada solat, wa qiraati, dan bacaan aku, dan juga bacaan aku. Jadi apabila aku baca tu, mungkin kadang-kadang aku lupa. Lupa tu bukan sebab dia tak lancar, sebab dia otak merewang kan, ganggu, ada benda yang ganggu aku ni. Aku bukan tak lancar macam kita tak lancar kan, baca baru lancar tadi, nak baca dalam solat memanglah tak ingat. Tapi dia orang ni lancar tetapi merewang, jadi dia lost. Dah mana dah ni kan. Yalbisuha alayya, kat sini yalbisuha alayya, dia mengelirukannya ke atas aku. Yang ini mengelirukan bacaannya, bacaan atas aku. Ataupun sebagian riwayat dia kata yulabisuha alayya, dia menyebabkan aku confused. Kalau kita tengok perasaan ayat Quran ni, kalau kita tak betul-betul lancar, dia macam nampak macam sama kadang-kadang. Kita nak baca surah Sajdah, termasuk dalam surah Yasin sebab ujung dia macam sama kan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa kepada Uthman ni tadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepada Uthman, dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzab. Zaka syaitan, hitamkan ni dulu. Zaka syaitanun yuqalu lahu khanzab. Ada sebagian riwayat dia kata khinzab.
ada dua nama ni. Itulah yang demikian itu syaitan, syaitan seko syaitan, syaitan seko syaitan. Kalau banyak syaitan, syayatin, syayatin. Okey, itulah syaitan, seko syaitan. Yuqalu lahu, dipanggil ianya khanzab ataupun khinzab. Rasulullah bagi tahu nama tu, cuma perawi confuse sebab perkataan ni tak biasa dengar, jadi confuse. Khanzab ke Rasulullah khabar itu ke khinzab kan? Jadi diriwayat dua-dua, khanzab ada, khinzab pun ada nama syaitan ni tadi. Dan sebagai riwayat juga ada 4 bacaan. Lagi satu khanzub, khanzub, hurufnya sama, baris sahaja yang berbeza sikit, sebab dia ada jadi banyak riwayat sebab nama tu tak biasa dengar. Okey, jadi majority meriwayatkan dengan khanzab. Nama syaitan itu adalah khanzab. Majority meriwayatkan khanzab. Fa idza ahsastahu, okey, Nabi kata apabila engkau merasakannya, nya tu siapa? Khanzab tadi. Apabila engkau rasa ada benda yang kacau kau, khanzab tadi tu, fata'awwadz billahi minhu, berlindunglah dengan Allah daripadanya. Lindung dengan Allah. Nak baca apa tuan-tuan kalau nak berlindung dengan Allah ni? A'udzubillah. Itulah maksud berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Kalau kita nak baca a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, dan semua lafaz yang warid daripada Nabi SAW kita boleh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam-macam kita belajar di dalam kitab ni hari tu. Okey, lepas kita a'udzubillah, Nabi suruh lagi satu watful. Yang ni juga kita sebut watful. Watful maksud dia ludah. Ludah. 3 level yang disebut di dalam hadis. Level apabila Nabi kata, kadang-kadang Nabi sebut tiup, nafakh, fanfakh, itu tiup, itu nafakh. Tapi kalau tiup ada keluar air liur sikit, keluar ada air liur sikit, kita panggil nafas. Nafas. Macam di dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil nafas. Nafas tu tiup yang ada keluar air sikit, nafas. Okey. Dan level yang paling dahsyat adalah watful, tafal. Itu perkataannya, watful, ludah yang banyak air. Ludah tu ada banyak air sikit. Ludah di mana? Ala yasarika salasan. Ludah di sebelah kiri engkau 3 kali. 3 kali. Okey. Yang pertama sekali, kalau solat jemaah jangan buat. Bukan itu maksud Nabi SAW. Yang ni maksud dia tanya di dalam solat sunat. Solat sunat, solat seorang-seorang lah. Dia nak solat tapi dia tak boleh nak solat. Ada benda yang kacau dia. Okey. Jadi apa yang patut dia buat? Nabi kata ludah. Cuma pada zaman itu tuan-tuan, bagaimana lantai pada zaman Nabi, rumah dia orang ni lantai dia apa? Adakah ada tiles ke? Tak ada kan? Lantai majority adalah tanah tu lah. Tanah tu, itulah dia punya rumah. Buat rumah itu adalah dinding, tiang, ada dinding, ada atap, bawah tanah. So ludah tu biasa lah. Jadi kalau kita berada di tempat yang bersih di rumah kita, kadang-kadang kita boleh ludah, tetapi mungkin dengan tisu ke, kita boleh ada, kita gunalah apa-apa supaya tak kotor lah rumah kita. Penuh dengan ludah ni, engkau ni was-was betul. Penuh ludah rumah dia kan. Jadi taklah macam tu. Kita guna tisu lah, tisu. Kita boleh gunakan tisu. Okey. Ni kalau solat seorang-seorang. Apa kita nak buat tadi? A'udzubillah. Lepas tu ludah 3 kali di sebelah kiri. Kenapa belah kiri? Kenapa tak belah kanan? Kiri melambangkan benda yang buruk lah. Jadi syaitan kita anggap dia sebelah buruk kan. Syaitan ni kiri, kanan, atas semua, tapi kita ia macam represent ataupun melambangkan buruk lah sebelah kiri. Okey, Nabi pesan buat 2 benda tu. Qala
qala, lalu siapa yang jaga ni? Osman cakap. Osman qala masuk kat sini, Osman kata, Osman yang kata, fafa'altu ni, fafa'altu ni salah baris ni, fafa'altu, aku pun buat zalika, yang demikian itu, iaitu apa yang Nabi pesan tadi, buat dua benda, a'udzubillah, ludah tu, fa'adhabahu Allahu anni, lalu Allah pun menghilangkannya daripada aku. Hilangkan apa? Khanzab tu tadi, benda yang kacau dia tadi, syaitan yang duk kacau. Nak solat teringat kunci, nak solat ada kojo tak buat tadi kan, lupa dah padam ke tidak api kat dapur tadi kan, dia semua benda dia teringat. Jadi yang tu adalah benda yang boleh kita amalkan sekiranya benda itu sering berlaku kepada kita. Tuan-tuan, jadi setengah orang benda ni mungkin setengah orang benda ni dia tak berat dekat dia, tapi setengah orang kita mungkin ada kenal kawan-kawan kita ke, anak beranak kita ke, yang sangat teruk dengan perangai was-was ni. Jadi kita kena, apabila benda ini menimpa kita, was-was kita kalau di luar solat tu ataupun masa solat kita ingat benda luar, satu benda. Dalam solat tu kita solat, lepas tu kita ingat kita rukuk kan, kita baca ke tidak Fatihah tadi kan, dia was-was kan, ada syaitan yang akan kacau kita. Dah baca tidak Fatihah tadi tadi baca ke tidak, sujud baca ke tidak, rukuk baca ke kan, kita dah sujud dah ni kan, tapi teringat tadi masuk nak solat tadi dia takbir ke tidak tadi, kau tahu letak tangannya tadi kan. Jadi kita rasa macam tu di dalam solat kita. Jadi kalau benda itu menimpa kita, tuan-tuan, yang pertama sekali kita amalkan apa yang Nabi SAW ajar, kita buat dulu benda ni. Dan yang keduanya, di samping kita buat apa yang Nabi SAW ajar ni, juga kita kena belajar lah. Bila kita tahu ada masalah, problem dia apa, kita kena selesaikan masalah tu. Macam mana nak selesaikan masalah tu? Kita kena belajar lah. Kita belajar berkenaan dengan masalah yang kita alami tu. Apa pandangan agama terhadap aku ni was-was. Jadi kita mungkin bertanya orang ataupun kita baca, kita banyak baca pandangan ulama tentangnya. Antara benda yang para ulama cadangkan kepada kita belajarlah fiqh, tuan-tuan, kita belajar fiqh. Di dalam fiqh ada meletakkan beberapa kaedah. Antaranya adalah anna syukuk idza kasurat turihat. Saya ni dah tak ada dekat sini lah. Okey, kaedah dia adalah syak ni, anna syukuk idza kasurat turihat. Apabila syak tu banyak sangat, campak semua sekali. Kita rasa tadi nak buat tidak, baca ke tidak, takbir ke tidak, banyak sangat syak tu, ulama kata campakkan saja, pedulikan, persetankan semua sekali tu, kira dah buat. Kalau banyak sangat, hadhihi qa'idah, faman kasrat syukukuhu lam yaltafit ila syai'in minha. Bila banyak sangat, jangan pandanglah, pedulikan. La fil ibadah, dalam ibadat pun sama, wala fit talaq, dalam talak ni, kita talakkan isteri kita, Eden bergaduh sama isteri tadi, gaduh dia ada sebut talak aku kat isteri tadi kan, kita rasa syak pula kan, banyak tantah dia sebut macam ni, turihat. Kalau syak bukan pasti kita buat syak, bukan, ini kita gaduh tadi tapi ada kau sebut syak. Apabila syak macam tu, kita pedulikan. Itu kaedah yang pertama di dalam qawaid fiqhiyah. Kaedah yang kedua yang boleh kita ambil tahu juga untuk menyelesaikan masalah was-was ni, anna syakka fil ibadah ba'da al-faraghi minha la yu'thar. Syak selepas selesai ibadah, selepas selesai sesuatu ibadah, tidak memberi kesan. Kita dah habis solat dah, kita syak, buat tidak, rukuk ke tidak tadi, sujud tadi sekali ke dua kali, dah habis dah ni, kita syak. Jadi kalau kita syak selepas daripada selesai, la yusah, tidak memberi kesan. Maksudnya kira dah sudah. Kita wuduk, dah habis wuduk dah,
dah nak masuk dalam saf, tadi sapu ke tidak rambut kan, sapu ke tidak rambut, kaki tadi basuh ke tidak kan masuk-masuk kan dah koring kan, aircon kan, jadi kaki tu dah koring lah, jadi basuh ke tidak ni kan, lupa. Jadi dah sudah kira dah ambil dah ambil. Okey, itu kaedah yang kedua. Dia bagi contoh dekat sini. Begitu juga dengan orang yang melakukan ramyul jimar, melontar jamrah kan. Lontar jamrah berapa biji tu? 7 kan. Okey. Begitu juga dengan apa lagi? Tawaf. Tawaf dia kata tawaf. Tawaf berapa kali? 7 kali juga. Lepas tu habis pusing tu dia pun dah keluar dah. Nak solat dah. Tadi 6 ke 7 kan? Dah selesai dah ni bukan tengah tawaf ni. Kalau tengah tawaf, kita ambil yang kita yakinnya yang tu kita sambunglah satu lagi. Kita yakinnya 5 ke 6. Yang pastinya 5. Jadi kita tambah lagi 2. Tapi dah habis dah. Kita syak dah sudah dah. Jadi kita tak memberi kesan. Okey, selesai, kira selesai. Itu kaedah yang kedua. Dan kaedah yang ketiga adalah annal yaqin la yazulu bisyak. Yang ni antara kaedah yang penting jugalah untuk orang yang syak. Sesungguhnya yang yakin itu la yazulu, tidak menghilangkan ataupun tidak hilang dengan syak. Okey. Kalau kita tadi memang dah ambil wudu kan, kita dah duduk dalam solat, kita duduk dalam saf ni kan, kita memang solat maghrib tadi kita duduk dalam saf, kita dengar kuliah, habisnya Bilal pun azan isyak kan, lepas itu kita pun berdiri nak solat kan, tapi kita syak, tantah masa dengar kuliah tadi kontut kan, kita kontut kot, yang tu syak. Yakinnya apa? Yakinnya dia memang semayang maghrib tadi, yakin tadi memang ada wudu. Yang syaknya batal ke tantah batal, yang tu tidak syak macam tu tak menghilangkan benda yang asal tadi, yakinnya ada wudu. Yakin tidak dihilangkan dengan syak. Sebab tu Nabi SAW Nabi ni dia banyak pesan tentang was-was ni tuan-tuan. Sebab Nabi SAW ni dia tahu masalah syaitan ni apa kerja dia tahu. Pertama syaitan ni, hari tu ingat tak apa benda yang syaitan kacau? Tajuk sebelum daripada ni. Dia syakkan kita tentang Tuhan kan. Tuhan ni siapa pula cipta kan? Jadi Nabi bagi tahu kalau benda tu berlaku buat apa. Sebab syaitan memang kerja dia kacau akidah kita. Was-was ni tuan-tuan, dia bukan benda yang baik kan, bukan benda yang baik. Ada orang rasa tak apalah dan was-was kan, nanti ibadah dan lagi baik. Tak. Sebab apabila seseorang itu was-was, apa yang akan terjadi kepada dia, akan rasa berat nak solat. Ambil semayang ni, bopok basah-basah, dah basuh ke tidak ni, kono ke tidak ni, dia jadi susah nak salat. Jadi was-was adalah benda yang buruk di dalam agama. Jangan kita was-was, sebab nanti dia akan menyebabkan kita beban nak buat apa-apa amalan yang lain. Nak ambil wuduk payah, nak solat pun ya Allah susah. Lala langsung tak solat. Sebab syaitan kocor dia macam tu lah, menyusahkan yang tu. Lah kita tahu tinggal solat, dan siapa menang? Syaitan yang menang. Jadi sebab tu Nabi SAW dia pesan, banyak dia pesan tentang was-was ni, dan salah satunya adalah apabila kita tengah solat kan, tengah-tengah solat Nabi kata tiba-tiba kita macam ada rasa macam kita syak, ada kontut ke, kita macam dengar bunyi, kita tak dengar bunyi, kita macam syak, macam ada bunyi sikit-sikit lah, kita syak. Nabi kata fala yansarif, jangan berhenti solat dulu, hatta yasma'a sautan, kecuali sampai kau dengar bunyi. Memang bunyi tu bunyi kontut kau dengar kontut kau kan, memang itu kontut kita kan. Jadi kalau kita dengar bunyi apa tadi ya, kita syak. Nabi kata fala yansarif, jangan berhenti dulu, jangan keluar daripada solat dulu, au yajida rihan, sampai kau, sebab kontut ni ada yang bunyi, ada yang tak bunyi kan. Tapi sampai dah tiba-tiba sampai ada bau pula kan, ada bau tai kan tu contoh jadi yang tu keluar lah.
Tapi kalau tak ada, Nabi kata tak payah, jangan keluar dulu. Sebab kocor tu kocor siapa? Syaitan. Syaitan yang dinamakan sebagai, siapa nama dia tadi? Khanzab. Khanzab. Okey. Jadi kalau kita, tuan-tuan, kalau kita pertama sekali kalau benda ni berjangkit kepada kita, pertama sekali kita buat apa yang Nabi SAW ajar, dan kedua kita belajar selesaikan masalah ni dengan mendalami ilmu agama ni, tuan-tuan. Jadi insya-Allah kalau kita buat, kita istiqamah kan, kita tetap pendirian kita, benda tu berlaku dan kita ikut apa yang saya sebut tadi kan. Jangan tinggal dulu, pastikan betul-betul dulu, dan kita kekal, kita kuat. Tak payah, sebab ada Nabi SAW kata jangan berhenti. Kita buat macam ni, lama-lama benda itu akan hilang, akan hilang. Tatalasya, kata ulama akan tatalasya tu dia akan lenyap, benda itu akan lenyap. Itu berkenaan dengan hadis, apabila seseorang itu ragu-ragu di dalam salatnya ataupun bacaannya, tuan-tuan. Habis tajuk itu, kita masuk satu lagi. Kita ada dalam 10 minit. Kita ada 10 minit. Kita masuk satu lagi. Ada waktu syaitan. Yang ni tak ada doa. Yang ni tajuk yang ke-50 ini adalah dia nak bagi tahu permusuhan syaitan. Apa yang saya sebut tadi lah. Syaitan ni memang dia musuh dengan kita. Sebab apa dia musuh dengan kita? Daripada awal penciptaan dulu dia dah dengki dengan kita. Dia duduk beribadat dengan Allah sampai pangkat dia itu naik dekat dengan para malaikat. Lalu tiba-tiba Allah kata Allah nak ciptakan khalifah. Jadi dengan sangkaan dialah khalifah tu, tapi Allah kata tak, aku ciptakan manusia kan. Jadi start daripada tu dia dah start cemburu dengan kita. Dia nak buktikan kepada Allah yang kita ini sama je macam dia. Okey. Jadi syaitan ini memang musuh kita ni. Dia akan cuba bawa kita sama dengan dia sekali masuk ke dalam neraka. Okey. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam, setiap anak Adam, yat'anu syaitanu, syaitan cucuk dia. Yat'anu syaitan, maksud dia syaitan ni cucuk dia, cucuk. Ta'an ni tikam, cucuk. Syaitan ni cucuk dia. Cucuk di mana? Fi jambaihi bi isba'aihi, pada kedua usuk dia dengan dua jarinya. Syaitan cucuk kita ini, semua orang daripada kita memang kena cucuk dengan syaitan dengan jarinya. Hina yulad, ketika mana dia dilahirkan. Apabila dia lahir, syaitan cucuk kita dengan dua jarinya. Di mana? Di rusuk kita. Ghaira Isa bin Maryam, kecuali siapa? Isa bin Maryam. Siapa Isa ni? Nabi Isa. Zahaba yata'anuhu, syaitan cuba nak tikam dia. Fata'ana fil hijab, tapi dia tak dapat cucuk ke rusuk. Dia hanya dapat cucuk Isa ni di mana? Fil hijab, pada lindungannya. Jadi fil hijab, apa maksud dia? Para ulama cuba memberikan tafsiran. Hijab maksud dekat sini, nak cucuk Nabi Isa tak dapat, tapi ada hijab. Beberapa pandangan, satunya berdasarkan hadis, malaikat lindung. Malaikat lindung. Dan yang kedua maksud hijab kat sini, dia cucuk pada placenta. Baby kan di dalam kantung, dalam kantung tu. So dia tak dapat cucuk, dia hanya dapat cucuk di dalam kantung tu saja, tak dapat cucuk. Antaranya apa? Mungkin antaranya, kalau ikut hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, kita tengok ya. Kita tengok dekat mana ni. Okey. Hadis ni Abi Hurairah dekat sini, dan di dalam dia punya hawashi ni, Abi Hurairah marfu'an, daripada Abi Hurairah dia kata, ma min mauludin,
Ni hadis yang diriwayatkan daripada jalur yang lain. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali syaitan cucuk dia fi naqdi katfihi di bahunya, tapi mungkin maksud dia di sinilah, di lambung ni, jambaihi, di rusuk dia ni, kecuali Isa wa illa Isa wa ummuhu fa innal malaikata haffaz bihima, kerana malaikat melindungi keduanya. Waqra'u in syi'tum, jadi kenapa semua orang kena cucuk kecuali Nabi Isa? Mungkin di antaranya adalah apabila Nabi Isa lahir, kalau kita baca surah Ali Imran, kita akan jumpa mak kepada Maryam, mak kepada Maryam, mak dia dalam surah Ali Imran dipanggil Ali Imran, mak kepada si Maryam ni tadi, Maryam yang lahirkan Isa. Mak kepada Maryam ni, apabila Maryam ni nak lahir, dia doa kepada Allah, dia kata wa inni, ayat ni, wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim, sesungguhnya aku berlindung, aku berlindung dengannya, iaitu zuriat ini, bika dengan engkau, wa zurriyataha dan juga zuriat yang dalam perut ni juga, minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam, yang dicampakkan jauh daripada rahmat ni. Jadi mungkin disebabkan itu juga doa kepada mak kepada Maryam ini makbul di sisi Allah, dan syaitan tak berjaya cucuk. Tapi tak berjaya cucuk dua orang ni je lah. Sebab apa? Sebab Nabi Isa ada anak tak, tuan-tuan? Nabi Isa tak ada anak. Sebab tu dua orang yang habislah zuriat dia kan. Mak dia tak kena cucuk, dan juga Nabi Isa pun tak kena cucuk. Dua orang je lah. Okey, jadi itu juga waqra'u in syi'tum, kata Abu Hurairah, bacalah kalau engkau mahu, wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Bacalah kalau anak-anak ni baru lahir, kita doa, ataupun dalam perut kita minta kepada Allah Ta'ala lindung dia daripada syaitan. Okey, habis. Jadi tajuk ni nak bagi tahu, nak explain balik tajuk atas, kenapa syaitan ni musuh sangat dengan kita. Sebab dia musuh ni bukan sekarang ni, dah balik baru aku nak kacau dia, tak. Daripada baby, daripada baby dia dah start kacau kita dah, tuan-tuan. Jadi ambil perhatian tentang syaitan. Jadi Allah Ta'ala suruh kita jauh dengan syaitan. Inna syaitana kana aduwan mubin, kana aduwan mubin. Allah kata syaitan ni adalah musuh yang paling nyata. Kita tak rasa dia musuh, kita rasa macam dia tak ada apa lah. Musuh kita adalah musuh kawan kita tu, dia parti lain, kita parti lain, itu musuh kita. Kalau orang sekarang kan, dia rasa yang tu yang musuh. Tak, yang tu bukan musuh, itu sahabat awak, itu adalah saudara awak. Musuh awak adalah syaitan. Okey, satu lagi last, sikit sangat pula hadis ni. Okey, kita masuk satu lagi tajuk, tuan-tuan, doaun man istas'aba alaihi amrun. Doa, dia tajuk dia doa lah, permintaan kita. Apa doa yang kita boleh baca? Man, sesiapa, istas'aba. Tuan-tuan, kataan ni elok juga kita belajar bahasa Arab ni. Istas'aba, alif, sin dan juga ta. Perasan tak perkataan ni? Kalau kita baca doa orang mati, kita baca doa macam mana? Allahumma ighfir lahu, ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dia. Ataupun perempuan, Allahumma ighfir laha, kan? Tapi kalau kita nak minta ampun, kita baca ighfir ke? Astaghfirullah. Apa yang kita tambah? Alif, sin dan juga ta. Ini yang kita tambah kan. Jadi apa maksud alif, sin dan juga ta di dalam bahasa Arab? Alif, sin dan juga ta. Jadi maksud dia minta. Alif, sin dan ta dalam bahasa Arab ada tiga maksud. Yang pertama adalah minta. Yang kedua adalah menjadi. Yang ketiga rasa. Kita tengok ayat, sesuai tak? Minta alif, sin, ta tu minta, sa'ab susah. Minta susah, tak kono. Tadi apa maksud dia? Minta, lagi jadi, lagi rasa. Sa'ab tu susah lah, minta susah, tak jadi.
menjadi susah. Yes, itulah maksud dia. Jadi susah. Doa bagi siapa yang benda itu menjadi susah. Alaihi amrun. Ada satu urusan jadi payah dekat dia. Jadi payah dekat dia. Contohnya kita rasa macam boleh buat ni, senang ni, tiba buat susah. Tak lopeh-lopeh kita berpuluh-puluh tak dapat. Jadi apa yang doa yang boleh kita baca ataupun kita rasa anak tuan-tuan kan, anak ni kita rasa macam elok, tiba-tiba datang hari dia lawan kita kan, dia lawan kita, menjawab cakap belakang, bukan cakap belakang lah, cakap depan lah, belakang kita tak dengar kan, dia cakap depan-depan lawan kita rasa ya Allah budak ni kan, aku besarkan dia, tiba-tiba dia boleh lawan cakap aku macam ni, jadi payah dekat kita. Jadi apa doa yang boleh kita baca? Man istas'aba alaihi amrun, susah, ada satu urusan yang susah kepada dia. Okey. Jadi apa yang dia boleh baca? Hadis ini diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Siapa Anas? Khadimun Nabi, khadam kepada Nabi, maknanya dia pernah berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Lama Anas berkhidmat dengan Nabi. Masuk ke Madinah tu mak dia dah hantar. Nabi duduk di Madinah berapa lama? 10 tahun kan. 13 tahun di Mekah. Sorry. Apa dia? 53 tahun. 53 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Allahu akbar. Jadi tak apa, kita berhenti dulu dekat tajuk ni, man istas'aba alaihi amr. Wallahu taala. Nanti kita sambung balik dengan tajuk ni. Ada soalan tak? Tak ada. Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.